wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersama saya Cikgu Maliza binti Mokhtar dari Sekolah Agama Al-Islahiyah Menengah Perlis dalam slot Bahasa Melayu kertas 2 SPM. Okey, baiklah. Program ini kerjasama dengan Jabatan Pendidikan Negeri Perlis dan Jabatan Pendidikan Negeri Kedah serta MADA, bersama MADA. Okey, program bersama MADA. Baiklah, kita teruskan dengan menggapai A+ dalam Bahasa Melayu SPM KSSM bagi kertas 2. Baiklah, okey, kita teruskan dengan kertas 2 yang mana kita ada 3 bahagian, iaitu bahagian A, bahagian B dan bahagian C. Baiklah, kita tengok satu persatu. Bahagian A mewakili 5 soalan, iaitu soalan pertama morfologi, soalan 2 sintaksis, soalan 3 penyuntingan, soalan 4 bahasa Melayu standard, soalan 5 peribahasa. Manakala bahagian B kita beralih kepada soalan 6, 7 dan 8. Okey, soalan 6 pemahaman petikan umum, soalan 7 pemahaman petikan sastra dan soalan 8 untuk novel. Okey, kemudian bahagian C iaitu soalan 9, soalan rumusan. Satu soalan sahaja di bahagian C. Okey, kita pergi satu persatu. Yang pertama kita lihat dahulu analisis soalan SPM 2021. Okey, yang tahun lepas punya. Okey, kita boleh lihat kat sini soalan 1 apa yang dah naik? Kata kerja. Kemudian kata ganda dan juga menambahkan imbuhan apitan kata dasar. Okey, kemudian soalan 2 dah naik dah pola ayat, memisahkan ayat majmuk kepada ayat tunggal, ayat aktif, ayat pasif. Okey, kita ada 3 kali peperiksaan. Tahun lepas SPM yang kali pertama, kemudian kali kedua yang untuk murid-murid yang COVID dan SPM yang ketiga iaitu ulangan. Jadi dah kita nampak dah kat sini. Okey, soalan yang ketiga dia bagi sebelah kesalahan tetap tiga kali peperiksaan, sebelah kesalahan. Cuma ada 2 bahan dengan 1 bahan. Okey, kemudian soalan yang keempat iaitu bahasa Melayu standard daripada burung terbang di pipis kalada, kepimpinan, kemudian dia naik balik burung terbang. Okey, kemudian soalan 5 kita tengok peribahasa. Senaraikan 2 peribahasa dalam petikan dan bagi maksud peribahasa. Kemudian yang kali kedua dia kata bagi 2 peribahasa berdasarkan situasi. Yang periksa yang kali ketiga 2 peribahasa berdasarkan situasi. Mungkin dia naik cara macam lain pula. Okey. Kemudian bahagian B soalan 6, soalan 7 ini pemahaman, dan soalan 8 kita tengok novel. Soalan 1 dah naik dah, novel Pantai Kasih. Kemudian periksa yang kali kedua novel Songket Berbenang Emas, dan periksa yang kali ketiga novel Tirani. Okey, kemudian soalan kedua peristiwa yang menggembirakan. Periksa yang kedua peristiwa menarik perhatian pada akhir cerita. Okey, kemudian peristiwa yang dapat menimbulkan keinsafan kepada pembaca. Jadi benda tu dah naik dah waktu SPM 2021. Okey, kita tengok kepada soalan bahagian C iaitu soalan 9, rumusan. Okey, fokus. Ketiga-tiga peperiksaan dia naik 2 fokus. Fokus yang pertama cabaran dan punca, kemudian cara. Kemudian periksa yang kedua cara dan peranan. Periksa yang ketiga kesan dan cara mengatasi. Jadi kita boleh tengoklah. Okey. Fokus yang dah naik waktu SPM 2021. Itu analisis peperiksaan SPM 2021. Kita beralih satu persatu kepada soalan yang pertama iaitu soalan morfologi. Okey, soalan morfologi iaitu soalan kata. Kita perlu mengenal pasti kata ataupun perkataan yang diminta. Maksudnya murid kena kenal pasti dulu perkataan yang diminta, kemudian kita senaraikan.
Kena senaraikan. Bila awak senarai, maksudnya tulis balik perkataan tu, awak akan dapat 1 markah. Kemudian barulah awak bina ayat daripada perkataan yang awak senaraikan. Okey, bina ayat. Jangan dia arahan soalan dia kata bina 1 ayat, baca bagi habis. Bina 1 ayat daripada perkataan yang awak senaraikan tu. So kalau dia minta 4, maksudnya 4 perkataan yang kita senarai, 4 ayat lah. Nah jadi jangan tersilap. Saya dia bina 1 sahaja. Okey, kalau awak bina ayat tu, kalau boleh untuk mendapatkan ayat yang kebat, yang ada unsur kebat, gunalah unsur-unsur yang di sebelah yang saya nyatakan kat situ, yang ada siapa, apa, mengapa, di mana, bila dan bagaimana. Kalau tak ada ke semua unsur, ke 6 unsur tu, sekurang-kurangnya ada 4 unsur itu pun dah mencukupi. Okey, mari kita tengok contoh. Okey, sebelum tu kita tengok dulu aspek soalan morfologi yang akan ditanya daripada bentuk kata dan golongan kata. Okey, 2 benda ni kita belajar. Bentuk kata, golongan kata. Tingkatan 4 pun sama, tingkatan 5 pun sama. Okey, jadi bentuk kata apa yang kita dah belajar? Kata tunggal, majmuk, kata terbitan, kata ganda, akronim. Kemudian golongan kata, kata nama, kata kerja, kata adjektif dan kata tugas. Nampak macam sikit, tapi tu anak-anak dia tu banyak. Kan? Okey, kita tengok. Kata nama terbitan, kata terbitan. Dia ada kata nama terbitan, awalan, akhiran, apitan. Kemudian kata kerja, terbitan. Kata adjektif terbitan, awalan, akhiran, apitan. Jadi banyak dia punya cabang dia. Okey. Kemudian kata ganda penuh, kata ganda separa, kata ganda berentak, berimbuhan. Jadi kena tahu semua tu. Kemudian kata adjektif, ada 9 jenis kata adjektif. Kemudian kata tugas, kata kerja pun saya tak tulis kat sini. Sebenarnya banyak lagi, penuh kalau nak tulis. Kan? Kata tugas tu ada 17 kata tugas. Jadi kita kena belajar semua ni. Kita buat nota. Apa dia kata arah? Apa kata bilangan? Kata hubung macam mana? Okey, sebenarnya banyak. Okey, untuk morfologi ni. Okey, mari kita tengok contoh soalan. Okey. Baca petikan di bawah dengan teliti dan senaraikan 3. Dia minta berapa? 3 kata terbitan awalan. Minta kata terbitan awalan. Maksud awalan maksudnya kata terbitan, kata yang menerima imbuhan di hadapan. Awalan maksudnya di hadapan. Kemudian anda dikehendaki membina 1 ayat anda sendiri. Itu yang saya kata takut tersilap tu. 1 ayat. Jangan buat 1 ayat anda sendiri daripada setiap perkataan. Kena baca bagi habis. Yang dipilih untuk menunjukkan bahawa anda faham akan maksud dan penggunaannya. Okey. Kemudian kita carilah perkataan kata nama kata terbitan awalan. Perkataan apa yang menerima imbuhan hadapan sahaja, awalan sahaja. Contoh bertanggungjawab. Mari kita tengok contoh kat sini. Okey, bertanggungjawab. Nampak tak? Imbuhan ber, depan. Terhakis, imbuhan ter. Kita senarai. Dia minta berapa tadi? Soalan 3. Jadi kita bagi 3. Okey, mari kita tengok ayat dulu. Contoh yang saya kata ada unsur kebat tu. Yang ada siapa, mengapa, bagaimana. Kan? Okey, ada 6 unsur tu. Tak semestinya ada 6 kan? Bila, di mana. Okey, contoh ayat kat sini. Amir bertanggungjawab menjaga adik-adiknya selepas kematian kedua-dua ibu bapanya akibat kemalangan yang berlaku semasa pulang ke kampung. Nampak tak? Okey. Dia ada siapa? Amir. Kenapa bertanggungjawab menjaga adik-adiknya? Bila? Bagaimana? Kan? Okey, jadi dah menjawab. Tak semua unsur yang saya guna. Jadi sekurang-kurangnya saya menggunakan 4 unsur. Okey, contoh perkataan yang kedua, terhakis. Penduduk kampung membina tembok untuk mengelakkan tanah itu daripada terhakis kerana hujan yang turun tidak henti-henti setiap hari. Okey, tapi kalau dah dapat rasa macam tak patilah nak buat ayat panjang-panjang, awak boleh buat ayat yang lebih pendek tapi membawa maksud perkataan tersebut.
Okey, yang ketiga perbuatan. Imbuhan depan kan imbuhan perbuatan. Azroy dan rakan-rakannya melakukan perbuatan yang salah di sisi undang-undang sehingga menyebabkan mereka ditangkap oleh pihak polis. Okey, selesai untuk morfologi. Kita teruskan kepada soalan yang kedua iaitu soalan sintaksis. Sintaksis iaitu ayat. Okey, ayat. Baik, kita tahu kat sini kita ada kenal pasti subjek dan predikat, jenis ayat, ayat biasa, ayat songsang, cakap ajuk, cakap pindah, ayat tunggal, ayat majmuk, ayat aktif, ayat pasif, pola ayat, bina ayat tanya. Banyak ni kan, ada 8 jenis ni. Kan? Jadi kita kena ambil tahu pola ayat. Ada juga soalan frasa, dia tanya frasa saja. Dia tak tanya pola kan, dia tanya frasa yang digariskan. Jadi frasa apa? Frasa nama sahaja, frasa kerja sahaja ke? Jadi kita kena tahu, kita kena belajar semua ni. Kan jenis ayat, ada berapa jenis ayat? 4 jenis ayat. Kemudian ada jenis ayat perintah pula kan. Okey, jadi semua ni merangkumi. Okey, baik kita tengok contoh soalan untuk soalan yang kedua iaitu soalan sintaksis. Okey. Baca petikan di bawah dengan teliti, kemudian tukarkan ayat pasif kepada ayat aktif tanpa mengubah maksud asal. Okey, dia bagi ayat pasif tukar kepada ayat aktif. Okey, kalau saya ajak ni dia ada formula dia kan. Kita ada formula dia. Jadi kita tukar ayat pasif nak tukar kepada aktif, apa formula dia. Kita tulis formula dekat soalan tu. Kemudian okey, mari kita tengok contoh satu. Banyak orang yang tidak berjaya dan mempunyai masalah dalam hidup disebabkan oleh ketidakyakinan terhadap diri sendiri. Okey, baik. Itu ayat pasif. Tukar kepada ayat aktif. Okey, kita cari subjek dia. Petanda dia kita ada perkataan oleh tu. Selepas oleh tu, subjek lah. Ketidakyakinan terhadap diri sendiri. Kemudian disebabkan, dia akan jadi menyebabkan. Ayat aktif, kata kerja bermula dengan imbuhan me. Ketidakyakinan terhadap diri sendiri menyebabkan, ambil objek kat depan. Banyak orang yang tidak berjaya dan mempunyai masalah dalam hidup. Selesai. Kan? Jadi kita apa-apa mesti tahu dulu apa formula untuk ayat aktif, ayat pasif. Kemudian awak palang-palangkan kan, mana subjek, cari mana subjek, mana kata kerja, mana objek, mana unsur keterangan. So awak akan boleh tukarlah, tak ada masalah. Okey? Baik, itu contoh yang pertama sahaja. Okey, kita teruskan. Itu saya ambil satu contoh saja nak untuk soalan sintaksis. Banyak lagi lah daripada yang saya tunjuk ni kan. Okey, ini saya ambil ayat aktif, ayat pasif sahaja. Okey, kita lihat kepada soalan yang ketiga iaitu soalan penyuntingan. Penyuntingan bermaksud kita cari kesalahan. Kesalahan bahasa. Okey, kenal pasti kesalahan bahasa dalam petikan. Kemudian senaraikan kesalahan. Senaraikan kesalahan. Beri jawapan mengikut jumlah yang diminta sahaja. Kalau dia minta kesalahan 11 lah awak bagi. Kalau awak buat 15, dia pemeriksa akan periksa setakat 11 sahaja. Kalau dia minta 10 sahaja. Okey? Mengikut arahan. Kalau dekat arahan dia tak bagi. Dia kata terdapat beberapa kesalahan. Awak tengok markah. Okey, markah berapa? Kalau petikan 1 dia kata ada 6, petikan 2 ada 5. Maksudnya 6 dengan 5 sebelah. Setiap satu kesalahan satu markah. Okey? Calon tulis huruf besar semua, kosong markah. Kalau tulis semua huruf besar, awak akan dapat kosong markah. Itu teknikal. Teknikal, tak sepatutnya awak buat salah. Kemudian jika dalam bentuk dua petikan, okay, dia bagi dua petikan, ada bahan satu, petikan 2. Awak perlu tulis petikan. Cari kesalahan dekat petikan pertama dulu, kemudian petikan yang kedua. Macam tu cara jawab kan. Tulislah petikan 1. Okey, disuruh buat 6 kesalahan. Okey, buat 6 kesalahan. Perbetul semula. Kan? Kemudian buat pula petikan 2.
salah dan betul dia. Okey, jenis kesalahan yang diuji ialah kesalahan ejaan, kemudian imbuhan, kata istilah dan juga kesalahan tata bahasa. Okey, depan imbuhan, depan, belakang, apitan. Kita tengok kadang perkataan tu tak ada imbuhan. Kita kena tambah imbuhan yang kesesuaianlah kepada dalam ayat tu. Kemudian kesalahan ejaan. Okey, kesalahan ejaan. Saya buat dia punya formula lah untuk mudah ingat. Kesalahan dari segi i, tan, ja, kat. I maksudnya kesalahan ejaan. Eja salah. Contoh, stokin ke stocking. Yang mana betul? Itu maksudnya eja salah. So yang betul dia stocking. Macam itulah. Kemudian tan, tanda baca. Okey, dari segi kesalahan tanda baca. Apa tanda baca yang dia nak uji? Bukannya nokta, bukannya koma tu. Kesalahan yang ada sempang tu. Kata ganda guna sempang. Lagi apa lagi? Kata bilangan. Kan? Kata apa? Apa lagi yang menggunakan sempang? Kata pinjaman yang bertemu kata nama khas. Contoh anti-Israel. Kena letak sempang. Israel, I huruf besar. Itu maksudnya tanda baca. Ja, ejaan jauh. Apa yang dieja jauh? 15, apa? Selain daripada 15 majmuk mantap. Selain. Maksudnya kata majmuk dieja jauh. Tapi kalau majmuk mantap, kena eja dekat. Okey, kemudian kat tu ialah dekat. Apa perkataan yang dieja dekat? Kata 15 kata majmuk mantap. Kena hafal dah. Kena hafal. Okey? 15 kata majmuk mantap dieja dekat. Kemudian kata pinjaman bertemu kata nama am. Contoh prasekolah. Eja dekat. Kan? Anti sosial. Anti dadah. Pra-ujian. Okey? Proaktif. Juru pandu. Kita kena eja dekat. Bertemu kata nama am, kita kena eja dekat. Jadi awak boleh tengok balik apa lagi yang dieja dekat. Tak susah lah. Selain daripada yang tu, mesti eja jauh. Ja tadi. Okey, itu kesalahan ejaan. Okey, kata istilah maksudnya tukar perkataan lain. Perkataan yang dia bagi tak sesuai kat situ. Jadi awak kena tukar perkataan lain. Okey, kesalahan tata bahasa punyalah banyak kesalahan tata bahasa dalam bahasa Melayu. Jadi kita boleh kita kena belajar. Apa dia kesalahan? Ambil ayat tu, apa kesalahan kat situ kan? Jadi itu ialah kesalahan tata bahasa. Contoh, ramai guru-guru. Para guru-guru. Salah, para tu dah banyak kan? Guru-guru lagi. Gandakan pula. Okey, jadi para guru jawapan dia. Contoh kan? Okey, baik. Calon tidak menulis jawapan yang salah. Hanya tulis jawapan yang betul sahaja. Kosong markah. Ruginya. Dia dah betul semua. Dibagi jawapan semua betul. Bayangkan sebelah tu. Betul semua. 12 ke kan? Tapi sayangnya dia tulis jawapan yang betul sahaja. Jawapan yang salah dia tak tulis. Alamak, kosong markah. Rugilah kan? Jadi kita ingat, kita tulis salah dan betul. Okey, contoh kita tengok. Okey, ni soalan, dia ada petikkan 1, petikkan 2. Dia kata kat soalan terdapat beberapa kesalahan bahasa. Jadi yang macam ni kan, beberapa. Jadi kita tak tahu berapa kesalahan. Kita tengok markah. Petikkan 1, 5 markah, maksudnya 5 kesalahan. Petikkan 2, 5 markah, maksudnya 5 kesalahan. So, jadi 10 kesalahan. Okey, mari kita tengok cara jawab. Okey, petikkan 1. Okey, tulis yang salah, kemudian tulis yang betul. Petikkan 2, tulis yang salah, tulis yang betul. Okey, ni cara jawab dia. Contoh ni yang saya cari set dah kan. Petikkan 1, salah dia berbagai. Betul bukan semula? Berbagai-bagai ataupun pelbagai. Okey, mesti tulis yang salah, baru tulis yang betul. Okey, masa kosong. Ni kesalahan kata istilah, masa lapang. Okey, menunjukkan. 2K, menunjukkan. Okey, kemudian sikit, sedikit. Dari, sepatutnya daripada yang betul dia. Sama jugalah petikkan 2 tu. Okey, jadi kita tulis yang salah, kemudian tulis yang betul, baru kita akan dapat markah.
Okey, selesai. Okey, kita teruskan kepada soalan yang keempat. Okey, soalan keempat iaitu bahasa Melayu standard. Bahasa Melayu standard. Okey, tukar bahasa klasik atau lama kepada bahasa Melayu moden ataupun standard. Okey, maksudnya dia bagi kat kita bahasa Melayu klasik, kemudian kita kena tukar kepada bahasa Melayu moden. Okey, gugurkan kata klasik yang ada dalam petikan yang dia bagi. Kemudian jawapan dalam perenggan, jangan nomborkan. Saya pergi buat satu, jawapan apa? Dua, jawapan apa? Jangan buat dalam perenggan. Okey, kemudian bahan dia akan diambil daripada dua. Setakat lah memang dua tu saja. Okey, prosa moden kan? Prosa klasik kan? Kepimpinan melalui teladan, tingkatan 4 dan tingkatan 5 burung terbang dipipiskan lada. Okey, dia ambil daripada dua tu saja. Tadi kita dah tengok analisis soalan kan? Dua-dua dah naik dah. Okey, kemudian kita tengok apa yang nak kena kita buat. Okey, saya guna teknik GTK. Gugur, tukar, kekal. Gugur, tukar, kekal. Apa yang kena gugurkan? Kita gugurkan. Gugurkan tu maksudnya buang. Kita buang kata klasik. Contoh kata klasik yang ada. Adapun, hatta, alkisah, arakian, kalakian, maka, sebermula, syahadan. Itu yang selalu ada. Okey? Kita buang terus. Ambil pen tu, tolak terus. Tolak terus supaya kita tak nampak. Maksudnya kita buang terus. Tak payah dah tukar. Okey? Buang terus. Kemudian, apa lagi yang kita kena gugurkan? Partikel lah ataupun pun. Selalu ada kan? Dia guna lah, dia guna pun. Buang terus. Okey. Kemudian tukar. Tukar perkataan ataupun frasa yang tidak gramatis. Kan bahasa klasik kan? Kita tukar kepada yang moden kita ni, bahasa Melayu standard kita. Okey, tukarkan sikit-sikit tu. Kemudian kita kekalkan. Apa yang nak kena kekalkan? Susunan ayat. Bahasa istana jangan tukar. Kan? Menghadap. Masih lagi guna menghadap. Awak tak boleh tukar kepada berjumpa. Salah. Sebab itu ialah bahasa istana. Kemudian kata ganti nama diri. Kata ganti nama diri. Jangan tukar. Tuan hamba contoh. Patik, beta jangan tukar. Kemudian nama watak. Nama watak jangan tukar. Nama tempat pun jangan tukar. Kekalkan. Benda-benda ni awak kena kekalkan. Mari kita tengok teknik dan petua. Okey, gugurkan kata klasik macam saya kata tadi. Maka Ketalasari pun pandang pada Laksamana. Okey, dia ada perkataan maka, lepas tu ada pun. Yang saya merahkan tu. Maksudnya buang terus. Buang terus. Jadi jawapan dia yang dalam bahasa Melayu standard tu, Ketalasari memandang. Jadi pandang dia akan jadi memandang kepada Laksamana. Selesailah. Ini ayat pendek lah nak tunjuk contoh. Okey, kemudian bahasa istana tidak boleh diubah. Contoh menghadap tu. Tuan-tuan Perak, segala orang Kelang ini menghadap baginda. Okey, kita guna juga menghadap. Jangan tukar. Okey, kemudian kata ganti nama diri perlu dikekalkan. Tuan hamba. Tuan hamba juga. Okey, nama watak tidak boleh diubah. Sultan Muzaffar Shah. Kita pun tulis juga Sultan Muzaffar Shah. Tun Perak pun Tun Perak lah. Okey, nama tempat tidak boleh diubah. Contoh dia guna Daha kat situ kan. Okey, awak pun tulis balik Daha. Kemudian jawapan mestilah sama bentuknya dengan petikan soalan dari segi pemerengganan. Okey, dia bagi satu perenggan, kita tulis balik pun dalam satu perenggan. Okey, baik. Itu untuk bahasa Melayu standard. Soalan keempat, kita teruskan kepada soalan yang kelima iaitu soalan peribahasa. Okay, pelbagai bentuk berdasarkan gambar situasi, karikatur, dialog, ilustrasi, petikan dan sebagainya. Jika soalan minta senaraikan peribahasa yang terdapat dalam petikan, calon perlu tulis peribahasa tersebut. Dia kata senaraikan peribahasa yang terdapat dalam petikan. Awak kena tulis dulu peribahasa tersebut. Kalau awak tak senaraikan, awak takkan dapat markah. Rugilah. Dia suruh tulis balik saja. Lepas tu mungkin dia suruh bagi maksud ke apa ke kan.
Okey, mesti tulis peribahasa yang betul. Kalau salah sikit, tertukar sikit pun dah dikira salah. Tiada soalan bina ayat berdasarkan peribahasa. Itu yang kita dapat. Okey, kita tengok bentuk-bentuk soalan yang boleh naik. Okey, yang pertama, beri maksud peribahasa. Okey, dia bagi peribahasa, kita bagi maksud peribahasa. Kemudian ataupun nyatakan peribahasa berdasarkan situasi. Ada naik dah soalan ni kan? Kita dah tengok tadi analisis soalan SPM 2021. Dah naik dah. Nyatakan peribahasa berdasarkan situasi. Maksud peribahasa pun dah naik dah. Kan? Beri peribahasa sama maksud. Ada lagi. Isi tempat kosong dengan peribahasa yang sesuai. Nyatakan peribahasa berdasarkan maksud. Dia bagi maksud ayat tu, situasi tu, dia suruh kita bagi peribahasa apa. Kemudian beri peribahasa yang berlawanan maksud. Ini agak susah. Pada saya agak susah. Kan nak bagi yang sama maksud pun susah. Telahlah nak bagi yang berlawanan maksud. Agak susah sikit lah. Okey. Baik. Ini contoh soalan. Nyatakan 3 peribahasa yang sesuai dengan situasi dalam petikan tersebut. Okey, mari kita baca sikit. Dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2015 sehingga 2025, kerajaan terus memberikan tumpuan khusus terhadap pembangunan pendidikan dan latihan teknikal TVET. Tumpuan terhadap TVET ini selari dengan hasrat untuk menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara yang mencipta teknologi setanding dengan negara maju di dunia. Maksudnya nak bagi duduk setanding dengan negara maju di dunia. Maksudnya peribahasa apa? Duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Itulah kita nyatakan peribahasa kat situ. Sehubungan dengan itu, pelajar TVET perlu berusaha bersungguh-sungguh supaya mereka berpotensi dapat dilatih menjadi tenaga kerja profesional dan separa profesional dalam pelbagai bidang teknologi dan kejuruteraan. Kat situ kita nampak usaha bersungguh-sungguh. Senang saja. Usaha tangga kejayaan. Ada lagi jawapan yang boleh terima. Kemudian, walaupun perlu mengharungi pelbagai cabaran dalam bidang ini, tetapi lama-kelamaan pelajar akan terbiasa lantaran mengetahui kepentingan pendidikan TVET. Maksudnya, Allah bisa, tegal, biasa. Bila lama-lama dia duk buat benda yang sama, so dia pandailah. Itu dia kata Allah bisa, tegal, biasa. Itu kata kita dapatlah 3 peribahasa. Nyatakan, tulis balik sahaja. Tak payah salin dah petikkan ni. Yang ni dia tak suruh. Okay? Nyatakan 3 peribahasa yang sesuai sahaja. Okey, baik. Kita terus kepada soalan bahagian B, iaitu soalan 6, 7 dan 8. Okey, pemahaman petikan umum, pemahaman petikan sastra dan juga soalan novel. Okey, yang ni pada saya soalan bahagian B ni mudah untuk awak cari markah. 35 markah, 3 soalan tu bernilai 35 markah. Jadi yang ni sangat senang untuk awak cari markah. Tolonglah cari markah. Okey. Baik, kita tengok soalan 6 dan soalan 7. Soalan 1, dia akan minta maksud perkataan ataupun rangkai kata. Okey, jadi kita bagi perkataan ataupun frasa tu yang sinonim, yang sama maksud dengan perkataan yang dia bagi. Kalau dia bagi contoh 2 patah perkataan, kalau awak tahu nak tukar, awak tukar kedua-dua perkataan. Tapi kalau tak reti, awak tukar satu yang awak confirm betul dan satu lagi tak tahu nak tukar, awak kekalkan perkataan tersebut. Tulis balik perkataan yang dia bagi tu. Jadi tukar satu, kekal satu. Awak akan dapat 1 markah. Daripada kosong markah kan? Tapi kalau awak tukar dua-dua, satu salah, awak akan kosong markah. Kita tak boleh bagi 1 markah, tak boleh. Sebab tu saya kata kalau tak reti, awak kekalkan satu perkataan itu. Awak akan dapat sekurang-kurangnya 1 markah. Okey, soalan yang kedua. Soalan kedua ialah banding beza semua bahan. Okey, pindah maklumat. Yang ni soalan 2 ni JDT. Apa dia? Apa maksud JDT? Copy paste jawapan dalam teks. Rugi soalan kedua ni kalau awak salah. Awak angkat soalan, kemudian awak cari jawapan dalam petikan ataupun bahan yang dia bagi, teks yang dia bagi tu. Selalunya dia minta daripada kedua-dua bahan yang dia bagi tu. Kan? Perbezaan ke ataupun dia minta apalah,
faktor ke apa bagai, mesti jawapan tu ada dalam petikan. Jadi tak sepatutnya awak salah. Okey, soalan nombor 2 ni selalunya 3 markah. Okey. Soalan 3. Soalan 3 dan soalan 4 ialah kebat pemikiran kritis dan kebat penyelesaian masalah. Cara nak jawab dia, awak guna teknik siapa buat apa, SIBA. Siapa buat apa, tak perlu huraian. Tak perlu huraian. Siapa buat apa? Okey, mari kita tengok contoh. Okey, soalan 3. Ni contohnya soalan 3. Tanggungjawab memelihara alam sekitar perlu dipupuk sejak kecil agar masyarakat sentiasa menjaga dan menghargainya. Uraikan peranan ibu bapa. Dia minta peranan ibu bapa. Jadi, mesti buat ibu bapa sahaja. Untuk memupuk kesedaran tentang kepentingan memelihara alam sekitar kepada anak-anak. 3 markah. Jadi, pada saya 3 markah, awak bagilah 3 jawapan. Waktu pemeriksaan, 2 jawapan pun dah cukup dah. Awak boleh dapat 3 markah sebab dia ada markah bahasa. Tapi pada saya, untuk anak-anak murid saya galakkan untuk menjawab 3 markah, 3 jawapan. Bagi lebih pun tak apa. Tak ada masalah. Okay. So, siapa? Dia minta peranan siapa? Itu yang saya kata guna siapa buat apa. Siapa buat apa? Okay, ibu bapa buat apa? Menunjukkan teladan yang baik. Siapa? Ibu bapa mendidik anak-anak menanam pokok. Siapa? Ibu bapa mestilah mengamalkan amalan kita semula. Okey, tu cara jawab dia. Jangan buat kotak macam ni. Okey, kita buat dalam bentuk perenggan. Yang ini saya nak tunjuk dalam bentuk kotak ni. Buat dalam bentuk perenggan. Okey, sama juga ini soalan yang keempat. Siapa buat apa? Okey. Okey. Kemudian soalan novel. Ada 2 soalan novel. Soalan pertama, dia boleh ambil daripada mana-mana novel. Okey, yang kita tak belajar pun tak apa sebab kita akan cari jawapan dalam petikan yang dia bagi. Okey. Kemudian soalan yang kedua, kita tengok bentuk soalan, bentuk peristiwa ataupun bentuk umum kebat. Okey, cara nak menjawab dia boleh tengok yang slide saya ni. Peristiwa mesti mula dengan nama watak. Kemudian bagi sebab. Jangan letak nama watak. Kemudian kalau bentuk umum, isi dia jangan ada nama watak dan contoh dia perlu ada nama watak. Okay, kalau soalan peristiwa mesti mula dengan nama watak. Awak kena ingat yang tu. Okey, kemudian bagi sebab. Okey, kemudian ni contoh soalan peristiwa. Sebab dia kata terdapat peristiwa yang menggembirakan, yang memberikan pengajaran kepada pembaca. Okey, jadi awak bagi soalan bentuk peristiwa guna teknik perisbab. Peristiwa sebab. Okey, itu cara jawab dia. Peristiwa ini dapat dijadikan pengajaran kepada kita kerana kita, peristiwa Dahlia terpaksa keluar dari asrama untuk menjaga adik-adiknya kerana ibu bapanya dimasukkan ke dalam hospital. Okey, ni yang kita kata 5 punya kan. Okey, kemudian bagi sebab. Peristiwa ini dapat dijadikan pengajaran kerana kita hendaklah bertanggungjawab menjaga dan menguruskan kebajikan keluarga kita. Kat saya guna dalam bentuk pengajaran. Okey. Ini soalan yang kedua. Okey, kita terus kepada soalan 9, rumusan. Okey, rumusan ni mesti ambil fokus daripada kesemua. Awak mesti baca petikan. Petikan 1, petikan 2, kalau dibagi 3 bahan. Awak kena baca dan kenal pasti fokus yang ada. Fokus yang ada dalam bahan tersebut. Semua bahan. Okey? Okey, ni markah tak ada masalah, awak dah tahu. Kemudian rumusan tidak melebihi 120 patah perkataan. Kesimpulan perlu berdasarkan tema. Tema bahan. Jawapan hendaklah ditulis dalam ayat yang lengkap dan dramatis. Okey? Ini fokus atau kata kunci yang ada dalam rumusan yang kita boleh guna. Okay, ni saya buat kan, akronim nak bagi ingat. Kan, ada tugas, faedah, kesan, banyaklah tu. Okay, awak boleh tengok balik. Kemudian ni cara nak menjawab untuk mendapat markah. Rumusan membincangkan fokus 1 dan fokus 2. Awak dapat lagi 2 markah untuk pendahuluan. Ini kalau ada 3 fokus. Okay. Okay, ni kesimpulan. Kesimpulannya, tema perlulah buat apa supaya dapat apa. Contoh kesimpulannya, permainan tradisional perlulah dipopularkan agar permainan ini dapat diketengahkan kepada generasi akan datang. Awak mesti letak tema dulu.
nasional. Perlulah buat apa? Dipopularkan supaya ataupun agar permainan ini dapat diketengahkan kepada generasi akan datang. 2 markah selesai. Okey? Ini untuk nak cari isi. Isi mesti cukup 8. Ini nak kaedah nak cari fokus kan? Okay, tak ada masalah. Okey, contoh cara nak jawab. Ini dia bagi bahan. Okey, contoh. Pendahuluan, rumusan membincangkan kepentingan memupuk perpaduan dan langkah memupuk perpaduan dalam kalangan masyarakat. 2 markah. Dia ada 2 fokus. Kepentingan dengan langkah. Okey, kemudian nak cari isi. Isi kalau dia bagi contoh kat sini sebelah. 5, 2, 6. Ada sebelah. Kan? Okey tak? Kemudian kita mesti buat 8 sahaja. 8 isi. Contoh perenggan isi. 1, fokus 1. Pasal kepentingan melahirkan masyarakat yang bersatu padu dan okey, cikgu sarankan awak gabung isi. Awak gabung isi. Nah, untuk mengelakkan daripada awak tidak menggunakan subjek. Awak guna yang mula pun tak apa dah kan. Awak gabung isi, selamat dah. Kemudian perenggan langkah, kesimpulannya. Perpaduan, yang saya kata tema tadi kan. Perpaduan dalam kalangan masyarakat, tema dia perlulah dipupuk. Buat apa kan? Perlulah buat apa? Perlulah dipupuk supaya masyarakat dapat hidup bersatu padu. Kemudian tulis patah perkataan. Okey, selesai untuk kita punya rumusan soalan yang 9. Soalan terakhir lah. Okey, soalan 9. Tu kan? Ini bahan yang dia bagi. Contoh tadi kan, ni bahan 2, dia bagi gambar. Okey, satu lagi saya nak ingatkan, kalau dia bagi bahan yang ada grafik, yang ada isi, tolong ambil isi dekat bahan grafik ni banyak, lebih. Sebab kita dah ada dah isi, dia dah tulis dah. Kalau awak ambil sikit, awak pergilah. Dekat petikan ni kita nak kena cari. Kan? Kita nak kena cari tu. Nampak yang saya highlight warna tu ialah yang saya cari isi. Kita pun tak tahu isi tu betul ke tak kan? Jadi dekat sini dia dah bagi isi. Awak ambil lah banyak dekat sini. Dia kok mana pun mesti ada 8. Mesti menyentuh ke semua bahan dan ke semua fokus. Contoh dekat bahan 1 ni, petikkan dia ada 2 fokus. Yang merah ni melahirkan masyarakat dengan yang hijau tu. Kan kepentingan dengan langkah-langkah tadi kan? Kat sini langkah. Jadi langkah ada dekat kedua-dua bahan. Okey. Ni contoh tadi kan yang saya buat kan. Okey, perenggan isi yang ni. Perenggan isi untuk kepentingan dengan langkah. Buat asing, perenggan asing. Okey, kemudian kesimpulan. Awak kena ingat rumusan ni markah dia 30 markah. Rugi. Jadi sebab tu saya kata rumusan ialah lubuk markah. Awak mesti dapat 26 ke atas. Nah. Okey, boleh belajar lagi. Okey, kemudian selesailah untuk hari ini berkaitan slot bahasa Melayu kertas 2. Kalau ada apa-apa boleh rujuk dengan cikgu lagi lah untuk mendapatkan maklumat lanjut. Okey, sekian, terima kasih. Buat tanpa tapi, lakukan tanpa nanti. Kejayaan buat kalian anak-anak tingkatan 4 dan tingkatan 5 SPM. Okey, susah sekarang kerana kesilapan kita yang lalu, rajin sekarang untuk kesenangan kemudian. Okey, BN A+. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.